Okey, bismillahirrahmanirrahim. So malam ni kita nak masuk bab gelombang, wave. Cikgu sebenarnya nak buat revision, cuma takut ialah masa tak sempat nak buat pembelajaran bab baru. Jadi cikgu tukar fikiran lah buat bab pengajaran bab barulah. Kan. So bab gelombang ni panjang sikit. Bab gelombang ni memang dia bersangkut paut dengan cahaya. Jadi sebelum belajar cahaya, kena belajar gelombang dululah. Wave dulu. Okey, so cikgu nak masuk dulu. Kita nak masuk fundamental, asas-asas gelombang. Okey. So, apa itu gelombang? Gelombang adalah hasil sistem yang bergetar ataupun berayun, vibrate ataupun dia adalah oscillate. Dia bergetar ataupun dia berayun. Contohnya, kalau ada pen ni, cikgu akan gerakkan pen bergetar. Kalau bergetar ni pun, dia namanya adalah gelombang. Cikgu sedang produce gelombang ni. Okey, number 1. Number 2 adalah gelombang ataupun ayunan dalam gerak ulang-alik. Dia ulang-alik, naik, turun. Dia bergantunglah. Pada kedudukan seimbangan mengikut lalu lintas. Okey, tak ada apa sangat. Okey, contoh penghasilan gelombang antaranya adalah getaran air. Seperti ini. Kita campak batu, dia pun gelombang. Nampaklah hasil gelombang dia kan. And then juga kita ada getaran bahan mechanical seperti kita ada tuning forks, tala bunyi ni. Tala bunyi. Kat sini bila kita ketuk dia akan menghasilkan gelombang. Okey, gelombang. So setiap gelombang ni ada nama-nama dia. Nanti kita belajarlah secara detail apakah nama-namanya. Tuning forks. Tuning forks ni banyak orang guna dia dalam apa ya? Dalam untuk menentukan bunyi lah. Bunyi yang sama dia akan tertarik, dia akan membunyikan benda yang sama juga. Okey, kalau katakanlah kita punya tuning fork ni, dia punya frekuensi dia katakanlah kalau dia sama dengan gelas cermin kat rumah, maka cermin kat rumah tu boleh pecah kalau kita ketuk tuning fork ni. Jadi bermaksud bahawa cermin kat rumah tu mempunyai frekuensi yang sama dengan tuning fork. Kalau sama lah, kalau tak sama tak pecah lah. Dia make sure yang dia punya frekuensi tu tinggi yang menyamai macam tu. Okey, nanti korang ada belajar istilah baru namanya adalah perambatan gelombang. Dalam bahasa Inggeris namanya wave propagation. Perambatan tu maksudnya dia macam berayun tu lah, dia bergerak. Kita nampak macam dia bergerak kan? Yang kita nampak dia bergerak tu namanya perambatan. Tak semesti dia bergerak, kita nampak bergerak. Kalau dia betul-betul bergerak, kita akan cakap gelombang bergerak. Gelombang tak bergerak, dia namanya perambatan gelombang. Kita nampak je macam bergerak, tapi dia tak bergerak. Maksud cikgu partikel tak bergerak. Okey, jadi namanya adalah perambatan gelombang. Contohnya kat sini, daripada tuning fork ke sana, ni namanya perambatan. Namanya perambatan, ya. Okey, now kita nak masuk beberapa jenis gelombang. Okey. So, type of wave. Okey, kita ada dua kat sini. Yang pertama namanya adalah gelombang progresif. Yang ni kita banyak belajar, ya. Okay, number 2 adalah gelombang pegon, stationary wave. Gelombang pegon ni gelombang yang dia tak berubah apa-apalah. Contohnya macam kita petik tali gitar. Tali gitar tu tetap kat situ juga. Kita petik dia bergetar kan. Dan tali gitar tu tak bergerak ke mana pun. Jadi tali gitar tu kita panggil gelombang yang dihasilkan tali gitar tu namanya adalah gelombang pegon. Sebab tali gitar tu tak bergerak pun. Faham ya? Okey, manakala gelombang progresif, gelombang ni namanya adalah dia merambat dengan masa. Dia merambat, sama-sama dia merambat, masa pun ada. Berbanding dengan gitar ni, dia tak perlu merambat dengan masa. Dia tidak merambat dengan masa. Jadi kita akan kita belajar banyak gelombang progresif. Gelombang progresif. Okey. Okey.
Apa lagi? Contohnya kat sini dia kata permukaan air. Contohnya kalau kita campak batu ke, permukaan air bergerak, tu namanya progresif. So, gelombang progresif ni ada dua jenis. Yang pertama namanya melintang. Yang kedua namanya membujur. Transverse dengan longitudinal. Bahasa Inggeris lah kan. Jadi kita banyak belajar dua ni nantilah. Melintang dengan membujur. Yang ini banyak. Jadi kita banyak belajar mengenai progresif. Okay guys, sampai sini korang tanya apa tak? So far so good Naura okay? Nak tanya apa tak? Boleh tanya. Mana cikgu tahu juga saya explain lah. Okay, lepas tu kita ada kelas-kelas gelombang. Ini jenis-jenis gelombang. Kita ada kelas gelombang. Okay, kelas gelombang dia ada dua jenis. Yang pertama namanya mekanik ataupun mechanical. Yang kedua namanya elektromagnet. Senang cerita macam digital. Satu macam digital, satu macam analog yang lama. Macam tu lah lebih kurang. Jadi mekanik ni macam jenis lama sikit. Elektromagnet ni macam yang baru sikit. Contohnya macam kita guna telefon. Jadi guna telefon tu namanya adalah elektromagnet. So apa bezanya? Okay, jom tengok beza dia Kalau mekanik ni kita memerlukan medium. Manakala kalau elektromagnet kita tidak memerlukan medium. Okay, faham tak? Contoh medium adalah udara. Jadi kalau cikgu bercakap sekarang ni, cikgu perlukan medium. Perlukan udara. Kenapa cikgu perlukan udara? Okey, katakan cikgu bercakap sekarang ni. Kan, hidung, ada mulut. Kan, kita bercakap. Bila kita bercakap, kita perlukan medium. Maksudnya cikgu perlukan partikel udara. Partikel udara. Nanti dia akan hantar energi. Dia akan berlanggar lah. Setiap kali cikgu cakap ni, dia akan hantar kepada kawan dia. Dia hantar energi. Jadi ini namanya adalah medium. Dalam kes sekarang ni, medium cikgu adalah udara lah untuk sampai. Sebab itu dekat angkasa sana, memang tak ada bunyi. Kita tak dengar bunyi. Sebab dekat angkasa tak ada medium. Tak ada medium. Jadi suara tak boleh nak travel. Cuma ada satu benda je dulu pernah bunyi. Iaitu bunyi bintang. Pernah. Sepanjang cikgu study adalah satu bunyi bintang. Bunyi bintang seronok dengar. Tapi selain daripada tu tak ada bunyi. Sebab kat sana tak ada medium. Itu maksudnya medium. Manakala elektromagnet, dia tak perlukan udara. Dia tak perlukan apa pun. Medium ni tak semacam udara. Medium ni mungkin air, mungkin dinding. Semua ni namanya medium. Okey, elektromagnet ni dia tak perlukan udara. Sebab tu elektromagnet dia boleh propagate, boleh merambat terus ke space, ke angkasa. Dia tak perlukan udara pun dia boleh travel space. Sebab itu kita boleh dapat banyak maklumat daripada kapal angkasa lah, prop kan. Daripada kita punya satellite. Kalau ikutkan siapa nak pergi sana? Tak boleh. Yang boleh pergi, yang travel adalah elektromagnet. Jadi dia je lah yang boleh travel dalam vacuum. Okey. Jadi kalau dekat space sana tu tak ada apa-apa, namanya adalah dia vacuum. Sebab tak ada apa-apa. Okey. Namanya vacuum. Okey, now. Okey, kat sini kan kalau kita tengok elektromagnet, dia berayun ataupun dia bergetar. Dia berayun ataupun dia bergetar secara berserenjang, perpendikular. Maksudnya macam mana? Maksudnya, katakanlah dia ada medan magnet dan juga medan elektrik dan juga medan magnet. Contohnya, katakanlah yang mula-mula ni dia bergetar ni, ini yang warna merah ni adalah elektrik. Katakanlah dia elektrik.
Dan tiba-tiba kita ada satu lagi magnet yang bergerak, ni atas bawah kan. Yang mana magnet dia bergerak kanan dan kiri. Kanan dan kiri, faham tak? Jadi dia seolah-olah macam apa ni, 90 darjah lah. Dia macam cross macam tu. Dia cross, dia gerak satu atas, satu kiri macam ni. Faham tak? Jadi yang biru ni adalah magnet. Sebab tu namanya adalah elektromagnet. Elektrik dengan magnet. Jadi gelombang dia bergerak serentak. Sebab itu elektromagnet kita boleh pakai untuk dalam microwave. Kita boleh masak ayam. Kan? Masak ayam menggunakan microwave. Sebab apa? Sebab dalam gelombang tu adanya elektrik. Dalam gelombang tu adanya elektrik. Hebat kan? Okey, itu je. Contoh-contoh kat sini seperti gelombang radio, gelombang cahaya, sinaran gamma, mungkin juga kita pakai telefon tu, telekomunikasi, internet dan sebagainya lah. Okey. Okay, now dah habis kan, introduction dah habis. So yang tu kita boleh dah boleh orang kata move lah. Sekarang ni kita nak masuk progresif ini ni. Kita nak masuk ini. Ini saja Sekarang ni dikecilkan lagi, kita akan belajar banyak progresif. Okey, progresif ni memang kita akan belajar mengenai gelombang melintang dan juga gelombang membujur. Okey, gelombang melintang dan gelombang membujur. Okey, kat sini kita ada dua jenis gelombang melintang dan juga gelombang membujur. So, melintang tu apa? Melintang dia macam ombak air. Ini namanya melintang. Jadi, zarah bergetar adalah berserenjang dengan rambatan. Apa maksud berserenjang dengan rambatan? Maksudnya adalah dia bergetar ni kan. Dia bergetar. Arah rambatan dia macam ni. Jadi dia seolah-olah macam berserenjang. Kalau dia naik, dia turun, nampak tak? Dia macam berserenjang. Okey, arah rambatan dia macam ni. Ke depan kan? Tu maksudnya berserenjang. Okey, manakala untuk yang membujur, zarah-zarah bergetar selari. Ini berserenjang, yang ini selari. Maksudnya, yang ini dia yang membujur ni dia punya gelombang dia akan padat renggang, padat renggang. Dia macam tu. Kalau kita perasan kat sini pun nampak tak? Regang. Ini regang ni padat. Kita buat ni padat, ini padat, ini padat, ini padat. Nampak tak? Jadi dia padat kat situ, dia adalah selari dengan rambatan. Okey, sebab tu namanya selari. Yang ini berserenjang. Okey. Jadi ombak air tu berserenjang. Okey, untuk rambatan selari ni, yang ini biasanya bunyi sahaja untuk selari. Selain daripada tu, air ke, apa lagi? Microwave ke. Selain daripada bunyi, mesti yang inilah. Jadi untuk yang membujur, hanya bunyi saja. Bunyi saja bergerak macam ni. Okey. Boleh kan guys? Itu je guys nak beritahu. Okey, lagi apa lagi nak cakap ni bentuk dia lah. Okey, ni bentuk dia. Nampak tak contoh kat sini yang membujur hanyalah bunyi sahaja. Selain daripada tu, radio, gelombang air, gelombang cahaya adalah melintang. Gelombang melintang, ini gelombang membujur. Membujur, longitudinal. Okey, dah. Okey, next. Kita nak cerita sikit mengenai ciri-ciri dia. Okey. Ciri-ciri dia, kita akan ada puncak, kita ada lembangan. Yang tinggi tu puncak, yang bawah ni namanya lembangan.
Okey, cikgu nak cerita yang bawah ni dah. Cikgu nak cerita kat bawah ni lah benda ni kan. Sebab kat bawah tu ada graf. Okey, lepas tu kita ada beberapa definisi yang penting. Contohnya ni simbol lambda. Simbol lambda ni memang untuk panjang gelombang. A simbol untuk amplitude, T untuk tempoh masa, F untuk frekuensi, V untuk velocity, laju. Kita punya M adalah jarak, jarang guna M. S adalah masa, H adalah Hertz. Hz tu adalah Hertz. ms kita punya jarak, jarang guna. Kita akan pakai yang biasa-biasa je nanti ni dia bagi semua list down, kita tak pakailah semua, kita pakai yang biasa je. Okey, jadi detail dekat situ. Jadi ni simbol, ini adalah unit. Jadi frekuensi unitnya adalah Hertz. Macam tu. Okey, cikgu nak cerita kat sini lah graf dia. Okey, graf nanti korang akan jumpa dua graf, sama ada sesaran dengan masa ataupun satu lagi sesaran dengan jarak. So bila dapat je graf macam ni, korang tengoklah sesaran dengan apa ya. Okey. So kalau sesaran dengan masa, korang tengok ni. Kalau masa antara puncak dengan puncak, sebab dia masa tau. Jadi tempoh. Jadi panjang ni tempoh lah. Okey, manakala kalau korang tengok jarak, panjangnya adalah, ni namanya adalah lambda. Lambda ni adalah panjang gelombang. Simbol dia macam ni ya. Dia sebenarnya panjang gelombang. Jadi sesuailah jarak ni mewakili panjang gelombang. Jadi kalau nampak jarak, ini adalah lambda. Kalau nampak masa, ini adalah tempoh. Tempoh diwakili dengan T besar. Okey, adakah tempoh ini antara puncak dengan puncak sahaja? Cikgu besarkan sikit kan Okey ni. So tempoh ni adalah panjang antara puncak dengan puncak ataupun lembangan dengan lembangan. Okey, dia taklah semestinya macam ni. Sebenarnya dia ada cara lain lagi. Nak tahu tempoh dia, satu ayunan. Tempoh ni maksudnya satu ayunan lengkap. Kan, contohnya kalau cikgu pen cikgu ni, cikgu akan naik atas, turun bawah, kembali semula pada tengah. Itu namanya satu ayunan lengkap. Itu satu tempoh lah. Cikgu buat macam ni kan? Macam ni sekali. Maksudnya ni mungkin satu saat untuk satu pusingan lengkap. Jadi kalau macam ni, kalau nak tengok berapa banyak ni? Ni satu pusingan lengkap. 1, 2, 3. Jadi pusingan lengkap ni mesti dia satu naik, satu turun. Dah satu pusingan lengkap. Okey, jadi cikgu kembali tadi selain daripada tempoh puncak ke puncak, kita juga boleh ambil satu naik, satu turun. Jadi dua ini pun adalah satu juga kita punya tempoh guys. Jadi tempoh tu taklah semestinya antara puncak dengan puncak sahaja. Sebab kadang-kadang soalan tu dia bagi dari depan. Dia bagi depan ni, dia bagilah kosong kan. Ni dia bagi 3, ni dia bagi 6, ni dia bagi 9. Dalam kes ni tempoh kita 6 lah. Jadi tak payahlah nak tolak sini. Okey. Okey, kecuali kalau dia buat macam ni. Contoh kat sini kan. Ni kalau dia bagi kat sini. Dia bagi 1.5. Ni dia bagi apa ni? 7.5. Kalau dia bagi macam ni, tengah-tengah ni, nak tak nak, korang kena tolak lah. 7.5 tolak 1.5. Korang akan dapat 6 juga. Sama je ya. Cikgu beritahu tu sebab memang ada soalan macam tu. Jadi, kena mention jugalah. Ya. Okey, tu je kot nak beritahu. Okey, formula je. Formula untuk yang ini, kita ada F sama dengan 1/T. Nak cari frekuensi, 1 bahagi tempoh. 1 bahagi tempoh. Okey, korang ada satu lagi formula, iaitu V sama dengan F lambda. Jadi kat sini cikgu nak beritahu, okey, kalau maklumat tu ada tempoh, korang pakailah formula ni. Kalau maklumat tu ada hal laju ataupun ada lambda, korang pakai formula ni. Untuk gelombang ni, dua formula ni je korang guna.
Senang je. Senang tak senang lah. Tapi yelah, nak berbeza dengan lain senang lah sikit kan. Okey, lepas tu kita belajar apa lagi? Kita belajar amplitude. Apa itu amplitude? Amplitude tu yang atas ni guys. Ni. Ini namanya amplitude. Dia bukan daripada bawah ke atas tak. Dia daripada tengah tu. Amplitude yang tu. Nak pakai yang bawah pun boleh. Ini ni. Jadi amplitude tu sama ada dekat atas ataupun dekat bawah. Dia bukan daripada bawah ke atas, bukan. Okey. Kena tahu juga. Itu namanya amplitude. Okey, dah. Apa lagi nak beritahu ya? Tempoh dah, frekuensi dah. Okey, ini pun samalah. Dah, itu guys. Dah selesai. Kita dah boleh buat exercise. Latihan kita. Okey, jom kita buat latihan kita ya guys. Senang je. Baru kita habis subtopik yang pertama. Okey, now jom. Kita buat yang pertama guys. Cuba baca. Raja menunjukkan sebuah tala bunyi diketuk untuk menghasilkan gelombang. Okey, tuning fork diketuk, dia akan bergetar. Okey, bila dia bergetar, nampak tak? Ini 6 ni. 6 ni bergetar ni adalah energi. Tenaga. So, tenaga energi yang dihasilkan tu sama dengan amplitude. Jadi, kalau cikgu plot graf, so 6 ni akan jadi macam ni. 6 tu maksudnya, sini 3, sini 3. Faham tak? Jadi, jumlahnya adalah 6. Okey, boleh. Itu maksudnya. Nanti korang janganlah buat yang atas ni 6. Bawah ni pun 6 juga. Salah ni. Sebab 6 tu dia bahagi 2 ya. Tengah-tengah ni. Jadi 3-3 lah. Nanti kan salah kira pula. Amplitude dia. Lagi apa lagi nak tahu? Okey. Dekat sini kan. Nampak tak? Ini padat. Ini padat. Ini padat. Okey, berbeza. Kalau yang dekat atas ni, kita akan cari antara dua puncak, dapatlah satu ayunan. Kalau untuk geram macam ni, kita akan cari satu padat, satu padat. Ini namanya satu ayunan. Satu ayunan. Dalam sini ada dua ayunan. Jadi ada dua lambda lah ni. Oleh itu, korang kena bahagilah 2. 120 bagi 2, korang dapat 60. Jadi lambda kita ni, antara puncak ke puncak adalah 60 cm. Itu maksudnya. Okey. Kalau nak buat lagi, sini bolehlah buat lagi. Jadi sini lagi adalah lagi 60 lagi. Jadi dapatlah 120. Jadi lambda kita cuma ambil, lambda ke tempoh ke kita cuma ambil satu bahagian sahaja. Puncak dengan puncak sahaja guys. Okey, nak tanya apa tak ni sebelum kita jawab? So far so good. Soalannya tanya, berapakah amplitude? Berapakah panjang gelombang? Cikgu nak biasakan korang, panjang gelombang ni namanya lambda. Nampak okey panjang gelombang lambda ni. Nak biasakan namanya lambda. Lambda. Sebab akan datang cikgu guna lambda tu banyak. Jadi kat sini kan, nampak tak? Panjang gelombang lambda adalah 60. Inilah. Jadi B dah salah, D dah salah. Amplitude ini sahaja guys. So 3 sahaja. Okey. Itu je lah. Jadi untuk wave ni pengiraan dia tak banyak. Pengiraan dia pun simple. Dia tak macam kalau form 5 tu macam quantum. Quantum tu banyak pengiraan. Quantum, elektronik. Yang ni tak banyak. Okey, nombor 2. Nombor 2, dia beritahu bahawa Raja 2 menunjukkan 4 bandul yang mempunyai jisim yang sama dengan panjang yang berlainan. Kesemua bandul ditarik dengan amplitude yang sama dan dilepaskan.
Bandul manakah yang berayun paling perlahan? Okey, pada pendapat korang dalam banyak-banyak ni bandul mana yang paling perlahan? A ke, B ke, D ke? Cuba korang tengok sikit dan komen. Cuba korang bayangkan gantung tali panjang dengan gantung tali pendek. Mana yang berayun perlahan, guys? Okay guys, pendapat korang mana satu? Manakah yang paling perlahan? Kalau kita gantung tali panjang ke tali pendek? Tali pendek kita gantung mesti dia laju kan? Dia akan cepat je pergi. Kalau panjang kita gantung dia akan perlahan. Ya, yang panjang tu lagi perlahan. Okey, nombor 3, manakah kuantiti fizikal? Kuantiti fizikal yang akan berubah apabila amplitud gelombang bertambah. Amplitud gelombang bertambah. Ingat, apabila sebut amplitud, korang terus ingat dia adalah energi. Dia adalah tenaga. Sebab tenaga ombak lagi tinggi, amplitud pun lagi tinggi. Jadi ingat amplitud, ingat energi. Jadi korang carilah manakah yang ada energi. Jadi kalau kat sini dia katakan amplitud gelombang bertambah, bermaksud energi juga bertambah. Jadi ingat amplitud, ingat energi. Boleh guys Okay, now nombor 4. Rajah 3 menunjukkan sebuah gabus terapung. Okey, gabus terapung. Di atas permukaan air pada titik P, gelombang air dengan frekuensi. Kat sini dia bagi frekuensi 2 Hz. Merambat melalui gabus tersebut. Di manakah kedua gabus tu selepas 0.5 saat? Korang rasa gabus tu akan berada di mana pada 0.5 saat? Apa pendapat korang? Logiknya kat mana? Cuba korang fikir-fikirkan. Sama pula. Kat manakah dia akan berlaku? Okey, jadi kan gabus ni kalau gelombang je, ombaknya tinggi macam mana pun, gabus ni tak bergerak ke mana. Gabus ni akan naik dan turun sahaja. Okey? Gabus tak pergi ke mana-mana. Kalau tengok cerita-cerita kan, kapal tu kalau ombak naik turun, kapal tu naik dan turun je. Jadi macam mana pun dia tak bergerak ke mana lah. Kecuali kalau ada angin tolak dia. Kalau tak ada angin, dia kat sini je. Jadi jawapan dia adalah sama ada pada P tu ataupun pada R lah. Dua tu je lah kan. Sebab dia 0.5 kan. Jadi 0.5 tu turun naik. Tak sampai 1 minit. Turun naik. Okey, dah. Nombor 5. Rajah 4 menunjukkan satu eksperimen. Okey, ini namanya membujur ya macam ni. Dia membujur. Nampak tak kat sini? Ini adalah padat. So kat sini ada 2 lambda. Kita perlukan 1 lambda je. Ini padat antara padat 1 lambda.
Ini padat dengan padat 1 lambda. Jadi kita perlukan 1 lambda je. Jadi kalau 1.0 kita bahagi 2, kita akan dapat 0.5. Jadi 1 lambda ni 0.5. Dah. Ambil sini, letak tepi. Lambda 0.5. Lepas tu kita ada laju V 0.2. Tiba-tiba dia nak cari frekuensi. Kita pun ingat balik. Formula frekuensi apa ya? Yang pertama, F sama dengan 1/T. Yang kedua adalah V sama dengan F lambda. Dekat sini kita nampak ada lambda. Kan? Kita nampak ada lambda ni. Betul tak? So, ada lambda. Ada lambda. Mana ini? Hilang pula dia bunyi nama. Okay. Dan ada V. So, kita ada V juga kat sini. Jadi, dah tentulah kita akan pakai formula nombor 2 ni lah. Jadi, jom kita pakai. So, dia nak cari frekuensi. Jadi, V, F, lambda. So, V kita 0.5. F nak cari lambda 0.2. Okay, therefore, F sama dengan 0.5 divided by 0.2. Korang kira lah dapat berapa. 0.5 bahagi 0.2 dapat 0.4 Hz. Itu sahaja. Paper 1 tak apalah. Tak kira pun tak apa. Kalau boleh congak-congak je lah. Okey dah. Cikgu move ya. Okey, kita nak masuk yang ke-6. Alamak, banyaknya. Banyaknya. Okey, tak apa. Okey, kita lukis dulu kat sini ya. Nampak sikit. Ni graf kita. Okey, soalannya dia cakap apa? Manakah graf sesarang masa yang diwakili oleh ayunan beban dari P ke S kembali ke O? Okey, bermula daripada P. Bermula dari P So, bermula dari P. Kita anggap P dekat sini. P kepada S. Kepada S. Tinggi tu kan? Satu ayunan. S. P kepada P. Pada S. Lepas tu kembali kepada O. Kembali kepada O. O kita kat mana? Maksudnya 1, 2, 3. 2 kali lah ya. Macam mana tu guys? Sekejap kita tengok, kita bayangkan balik. P ni atas. So atas. Lepas tu kat tengah. Pada S. Lepas tu pada O. Betul? So P. Lalu O. Lalu S. Lalu O balik. Okay guys, boleh terima? Kan, P kepada S, P kepada S, P kepada S. Kembali pada O. Okey. Boleh guys? Ada tak? So, yang dekat adalah A. Yang dekat adalah A. Macam itulah cara dia. Okey, nombor 7. Nombor 7 dia kata gelombang dihantar sepanjang spring X dan spring Y seperti yang ditunjukkan. Oh, ada 2 gelombang. Okey. Soalannya adalah, apakah jenis gelombang yang ditunjukkan oleh X dan Y? X ni adalah straight, namanya membujur. Ini namanya melintang. Jadi satu membujur dan satu melintang. X membujur, Y melintang. Okey, dah B. Okey, nombor 98. Seorang pelajar mengukur
Sejauh mana gabus disesarkan ke atas dan ke bawah pada gelombang di dalam sebuah tangki air seperti rajah 7. Okey, seorang pelajar mengukur sejauh mana gelombang. Okey, dia ukurlah guna pembaris ni. Kan? Soalannya, kuantiti manakah yang dapat diperolehi oleh pelajar tersebut? Dia ukur dapat apa, guys? Dia ukur panjang ni. Kuantiti manakah dapat diperolehi oleh pelajar? Dia ukur tinggi ni kan? Logiknya dia akan dapat amplitude lah, kan? Okey, dia dapat amplitude lah, betul tak? Gabus disesarkan ke atas dan ke bawah gelombang dan tangki. Betul lah, dia akan dapat sesaran. Sesaran pula, amplitude. Okey, 9. Gelombang bergerak dalam keadaan jenis tertentu. Manakah situasi yang berikut menunjukkan contoh gelombang membujur? Okey, manakah menunjukkan gelombang membujur? Membujur macam mana? Membujur yang padat, renggang. Padat, renggang. Ini membujur. Membujur hanya untuk bunyi je. Membujur hanya untuk bunyi sahaja. So, nombor 9. Manakah jawapannya? Cahaya merambat dari udara sebah. Cahaya tak boleh melintang. Riak air. Air pun melintang tak boleh. Spring bergerak ke depan dan ke belakang. Ini betul. Dia ke depan dan ke belakang. Dia ke depan ke belakang. Ia selari ya. Kalau bergerak atas dan bawah macam ni. Melintang tak boleh. Okey, 10 menunjukkan riak-riak yang dihasilkan oleh titisan air yang jatuh pada permukaan kolam. Pernyataan manakah benar mengenai izarah ini? Yang pertama, dia melintang. Okey, dia adalah gelombang melintang. Pernyataan manakah betul mengenai izarah ini? Okey, nombor 10 tengok. Zarah-zarah bergerak keluar daripada pusat titisan air. Dia tak tahu nak explain apa. Zarah berkata selari. Selari hanya untuk membujur. Okey, melintang ni kita pakai apa? Istilah berserenjang. Berserenjang ya. Zarah pegun tak. Zarah-zarah bergetar serenjang. Okey. Untuk air dia berserenjang. Okey guys, kita habis paper 1. Jom kita masuk sikit paper 2. Sekurang-kurangnya kita masuk sikit bahagian A ke. Okey, rajah 1 menunjukkan spring. Slinky yang sedang bergerak ke depan dan ke belakang. Nampak tak? Tebal, 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 tebal. Ada berapa lambda ni? 1 lambda, 2, 3. Ada 3 lambda. Ada 4 sampai sini. Ada 4. Okeylah, 4 lambda. 1, 2, 3. 3 ke 4 tu? Tak apalah. Okey, lengkapkan pernyataan berikut dengan menggunakan tandakan tik. Gelombang yang dihasilkan adalah, ni namanya membujur. Okey, dia adalah gelombang membujur. Okey. Okey, lagi tandakan X pada mana-mana bahagian renggang tersebut. Kita pun tandalah renggang. Dia nak yang renggang ya. Regangan. Regangan maksudnya tandalah ini. X. Ni regang. Ini padat. Dia tak nak yang kompres. Dia nak yang regang. So tanda X dekat situ. Berdasarkan panjang, berapakah panjang gelombang? Berapakah panjang gelombang? Okey, berdasarkan kepada sini lah. Korang rasa berapakah panjang gelombang? 12. Okey, jom kita kira ya. Kita kira ya. Sini tak sampai, ni separuh ya, kot ya, kan? Jadi sini 1 lambda. Sini 1 lambda. Sini 1 lambda, sini tak sampai ni. Ini sampai sini, ni separuh lambda je, betul tak? Separuh lambda je. Jadi kita ada 1, 2, 3. 3, 1/2 lambda. 3, 1/2 lambda, betul tak? Kira salah. Apa pendapat korang? Jadi oleh itu cuba kita bahagi dengan 14. Jadi 14 bahagi dengan 3, 1/2. Berapa dapat guys?
Sebab tak cukup tu kan. 14 bahagi 3/1/2. Dapat 4. Jadi 1 lambda ni dapat 4. Macam tu. Okey. Jadi sini dapatlah 4. Ni 1 markah, tak payah buat pengiraan. Nak buat pengiraan pun boleh juga. Jangan lupa unitnya cm. Nampak tak? cm. Tak ada unit nanti tak ada markah. Okey, next. Seterusnya. Jika gerakan tangan berulang ke depan dan ke belakang menghasilkan 2 gelombang lengkap sesaat. 2 gelombang lengkap sesaat. Maksudnya frekuensi lah tu. 2 Hz. Dalam 1 saat ada 2 kali gelombang. 2 vibration. 2 getaran. Okey, sebab dia kata 2 gelombang lengkap sesaat. 1 saat 2 kali dia berayun. Okey, lagi. Apakah hal laju? Okey, V dia nak cari. Itu je. Jadi kena pakailah formula V sama dengan F lambda. Jadi V dah ada 2. Lambdanya kita ada 4. Jadi kita akan dapat 8. Jangan lupa tulis unitnya adalah Hertz. Dah, settle. Itu je. Okey, next. Kita masuk sikit lagi. Okey, now menunjukkan graf sesaran. Okey, yang pertama tengok dulu. Sesaran dengan masa. Oleh itu, satu naik, satu turun. Ini adalah tempoh. Sebab dia masa tau guys. Masa kan? Jadi, kita punya tempoh adalah daripada sini ke sini. Satu naik, satu turun. Tempoh kita adalah 0.4. Sampai sinilah. Ini tempoh kita guys. Okey, apakah maksud amplitude? Amplitude yang ni. Naik dan turun. Okey, amplitude tu yang tinggi ni. Naik tu. Dia adalah yang paling maksimum. Jadi amplitude adalah sesaran maksimum. Sesaran maksimum suatu zarah dari kedudukan seimbang. Dari kedudukan seimbang. Seimbang tu maksudnya yang tengah-tengah ni lah. Antara negatif positif namanya seimbang. Inilah kedudukan seimbang. Okey. Sesaran maksimum satu zarah dari kedudukan seimbang. Berdasarkan Raja 2, berapakah tempoh ayunan? Dia nak cari tempoh. Ni dah ada ni. 0.4. Tulis 0.4 tak ada markah. Tulis dia adalah saat. Unitnya jangan lupa. Baru dapat markah, satu markah. Okey. Okey, lagi kita nak masuk lagi. Jika panjang spring menjadi 2 kali ganda. Panjang spring menjadi 2 kali ganda. Tentukan Tentukan pembalas spring bagi gabungan tersebut. Kalau 2 kali ganda, dia nak cari pembalas spring bagi gabungan tersebut, maka 2 kali ganda jugalah kita punya S ni. Okey, 2 kali ganda juga. Lengkapkan ayat berikut dengan menggariskan jawapan kita. Frekuensi ayunan akan bertambah berkurang. Apa benda ni? Jika dipanjangkan lah kan. Tengok tadi tali, ingat tali tak? Tali yang pendek dengan tali yang panjang. Jadi kalau ditambah lagi panjang, dia punya frekuensi ayunan tu akan jadi berkurang. Dia macam lambat lah sikit bergerak. Okey, dia lambat sikit bergerak sebab dia panjang sangat. Dia perlukan masa untuk bergerak panjang. Okey, kita nak masuk yang ini. Sketch. Kita nak grafkan, kita nak sketchkan. Yang pertama tengok tak? Sesaran dengan masa. Jadi kita nak lukis tempoh dia. Okey, lakarkan graf sesaran melawan masa bagi ayunan spring dalam. Okey, jadi sebab 2 kali ganda. Jadi kat sini dia akan jadi sampai nombor 8 lah. Nombor 8, 4, 6.
Itu sahaja. Sebab dia panjang sangat, jadi 2 kali ganda. Okey. 2 kali ganda. Masa dia lambat nak berayun ni sebab panjang sangat. Okey, dah. Apa lagi ada guys? Kita juga nak tengok apa lagi yang ada. Okey, cikgu nak masuk ni sebab ada 10 minit lagi. Cikgu nak masuk aplikasi lah sikit. Aplikasi ni. Okey. Aplikasi ni cikgu contoh-contoh lah ya. Okey, pengubah suara yang bagi dilakukan oleh kepada gitar. Okey, gitar kan menghasilkan bunyi Bunyi adalah membujur tau. Ya, dan dinding dewang untuk memastikan semua pendengar boleh mendengar bunyi dan gitar itu dan nyanyian. Cadangkan dan terangkan bagaimana reka bentuk gitar yang akan menghasilkan kelangsingan bunyi yang tinggi dan tidak mudah putus apabila dipetik. Okey. Yang pertama, kita nak guna bahan. Okey, mula-mula untuk bahan ni kita akan cakap kat sini korang kena salin balik lah. Bahan kan? Tulis. Bahan tali, tak ada markah lagi. Cadangkan. Bahan tali yang kuat. Yang kuat. Baru dapat satu markah. Dia tak ada bagi apa, kita cadangkan. Yang kuat. Satu markah. Explain kenapa dia kuat. Mungkin kita kata sebab dia lebih keras. Dapat satu markah lagi. Ataupun kita kata tidak mudah putus. Tidak mudah putus. Apa-apa jawapan yang logik dia terima guys. Satu markah, dua markah. Jadi untuk paper 2, cikgu galakkan bila dapat je paper 2, terus korang jump kepada soalan macam ni. Soalan ciri-ciri ni. Ya, korang nak dapatkan 10 markah ni guys ni. Dia ada pada section B dan juga section C. Jadi korang dapat 20 markah. Lagi, next. Ketegangan tali. Tulis sini. Ketegangan tali. Tak ada markah. Ketegangan tali nak macam mana? Kita nak ketegangan tali tinggi. Ni baru ada markah. Kenapa tinggi? Sebab kita nak menghasilkan kenyaringan yang tinggi. Dapat lagi 2 markah. Okey. Kenyaringan tinggi. Kalau kenyaringan tinggi, sebenarnya frekuensi yang tinggi ya. Kita boleh kata juga menghasilkan frekuensi yang tinggi. Ingat frekuensi, ingat kenyaringan. Okey. Lagi, apa lagi yang kita boleh hasilkan? Lebar pematang. Mana pematang? Ni, pematang ni. Jarak-jarak tu, sengatan tu. Kita nak lebar ke nak kecil? Kita cakap lebar. Tulis. Pematang. Pematang apa tadi? Lebar pematang. Okey, so tak tinggal pula. Lebar pematang. Ataupun pematang yang lebar lah. Dapat satu markah. Kenapa kita nak dia lebar? Satu sedap sebab senang nak pegang. Satu lagi bila dia lebar, kita bolehlah untuk membezakan note dia. Note music. Jadi tak adalah jari tu terkena note lain kan. Lagi next, apa lagi? Saiz lubang bunyi. Saiz lubang bunyi mana? Oh ni. Kat tengah-tengah ni lah kan. Kalau boleh kita nak besar lah supaya kuat bunyi ataupun banyak bunyi. So yang kita cakap lah lubang, saiz lubang bunyi. Saiz lubang bunyi besar. Dapat satu markah. Lebih kuat. Bunyi lebih kuat. Dua. Macam tu je guys. Sedang je. Okey, yang terakhir dia kata jenis permukaan dinding. Permukaan dinding mana pula? Ni kot Ni kot permukaan dinding. Okey. Tak culik kat situ permukaan dinding. So kalau boleh kita nak buat mestilah kuatlah supaya dia tak mudah patah, tak mudah pecah.
Jadi buat, kita pilihlah mesti kuat. Mesti kuat dapat 1 markah. Kenapa kuat? Supaya tidak mudah pecah. Bagi alasan yang logik. Lebih keras. Katakan lebih keras pun boleh. Menghasilkan bunyi yang bermutu tinggi. Boleh. Jadi cikgu cadangkanlah nanti kalau exam untuk section C dan B akan ada satu kat B, ada satu dekat C. Jadi korang kena score ni guys. Dapat 10 markah, 20 markah dapat okey lah. Ya guys. So cikgu rasa cukup lah kot untuk malam